Dengan majlis santai pada malam ini. Katanya ada disediakan sup malam ni, insyaAllah ya. Jadi sama-sama lah. Mungkin saya tak perlu bercakap panjang sebab sup dah menanti. Tapi sebelum, orang kata sebelum diberikan makan tu lazimnya kita kena ada bayar sikit. Cara bayar ni dia minta saya bagi ucapan sikit. Jadi saya akan lakukan sedemikian. Tuan-tuan dan puan, dalam usaha kita mengadakan program esok ya, itu program Kenali Jiran, yang mana merupakan satu daripada program yang menjadi teras pelaksanaannya di Jabatan Perangan, dan program ini telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Perangan di PPR Kerinci 2 minggu yang lalu. Jadi penerusan program ini adalah di kawasan tuan-tuan ni. Kita pilih kawasan ini kerana ini merupakan satu kawasan bandar, dan kita akan, Yang Berhormat Menteri akan melancarkan pusat internet satu Malaysia di satu kawasan di sini nanti yang akan ditentukan oleh pihak SKMM. Jadi apa yang kita akan lakukan dalam sehari hari ini dan juga esok pagi, barangkali tuan-tuan sendiri pun telah pun mengambil bahagian dalam program-program kita kemudian hari ini. Ada gotong royongnya, ada program mengutip derma, ada program saya dimaklumkan tengok program ni ada berbasikal fiksi, BMX, urut kaki pun ada. Memotong rumput, bercuci kereta dan sebagainya. Semua program ini kita buat bagi kita mengeratkan hubungan sama kita. Karena kalau kita di kampung halaman, kampung asal kita dulu, kita mengenal antara satu sama lain. Tetapi bila kita berada di bandar ni, tambah pula lagi dalam kawasan perumahan seperti ini, kita kesibukan tugas harian kita. Sampai ke rumah dah petang, dah malam, tak sempat kita nak berinteraksi. Ada antara kita yang tidak bertegur sapa antara satu sama lain. Jadi ini cukup kita rasakan nilai budaya yang selama hari ini kita pegang harus kita kukuhkan kembali. Sebab itulah program ini kita laksanakan dengan harapan kita dapat menzahirkan semula nilai-nilai murni yang telah kita amalkan sebelum ini. Selain daripada itu, kita juga ingin mendidik atau bersama-sama bertanggungjawab untuk menilai ataupun menjaga kemudahan-kemudahan awam yang telah disediakan oleh kerajaan. Jadi kalau bangunan flat begini ataupun perumahan setingkat ini ataupun 2 tingkat ini, lazimnya dengan program-program dan juga program ataupun kemudahan-kemudahan awam yang telah disediakan oleh kerajaan cukup banyak di sini. Jadi sebab itulah kita harapkan tuan-tuan dan puan dapat sama-sama bekerjasama untuk menjaga kemudahan-kemudahan awamnya. Berbalik pada soal bersepadunya kita sebagai satu masyarakat, saya ingin nyatakan pengalaman sedikit, pengalaman peribadi. Semalam saya baru pulang daripada Lahad Datu, iaitu di kawasan di mana kampung Tandor dan juga kampung Tanjung Labian. Itu semalam merupakan kali ke-7 saya pergi ke Lahad Datu dan juga ke kampung tempat pertempuran di mana puak-puak atau penganas kiram ni telah pun menceroboh dan juga membunuh beberapa orang daripada wira-wira negara kita. Jadi lantaran itulah barangkali ingin saya mengajak tuan-tuan dan puan ni sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada 10 orang wira negara yang telah pun menyabung nyawa, mengorbankan nyawa mereka demi untuk mempertahankan negara kita yang tercinta ini. Marilah kita sama-sama membaca ilmu kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Dari pengalaman saya 7 kali ke Lahad Datu dan juga hampir 4 kali masuk ke kawasan pertempuran, sudah jauh berbeza daripada sebelum berlaku pertempuran di Tanjung Labian dan juga Kampung Tandor. Pada saya masuk ke kawasan itu pada 20 bulan Februari. Itu 5 hari selepas polis dimaklumkan tentang wujudnya pencerobohan itu oleh pasukan penganas ini. Jadi kita masuk untuk mengutip maklumat dan juga menggemblengkan penduduk-penduduk supaya kita bersatu padu memberikan kerjasama yang sebaik kepada polis, terutamanya dari segi maklumat-maklumat mengenai kegiatan kehadiran orang luar di kawasan itu. Sebab itulah perpaduan di kalangan masyarakat di Tanjung Labian, di Sungai Bilis dan juga di Kampung Tandor itu telah pun terselah dengan bantuan yang mereka beri kepada polis sehingga ke polis berjaya menghapuskan sama sekali
penganas-penganas yang telah pun menceroboh. Kita ucap tahniah pada pasukan keselamatan kita, terutamanya polis dan tentera yang telah pun menyambung nyawa mempertahankan tanah air kita. Perpaduan yang saya maksudkan itu, pengurusi-pengurusi dan juga ketua-ketua kampung itu, apabila telah mula tanah air kita diceroboh, mereka menganjurkan ataupun bermuafakat sesama mereka, mewujudkan satu jawatan kuasa bersama mereka semua agar maklumat-maklumat tidak dapat disalurkan. Pegawai-pegawai kami, pegawai-pegawai perangan yang berinteraksi dengan mereka telah berjaya mengutip banyak maklumat. Dapat kita salurkan maklumat kepada pihak polis agar tahu di mana kedudukannya. Sebab itulah, kerana perpaduan yang ada di kalangan penduduk itulah, maka mereka boleh mengenal pasti mana orang luar, mana penganas ini yang telah pun menyusup masuk ke kampung mereka, dan memudahkan bagi kerajaan untuk mengenal pasti. So apabila pada 1 bulan Mac, apabila kerajaan melaksanakan tindakan untuk membenteras ataupun lawan dengan pihak penganas ini, banyak nyawa telah terkorban, khususnya di kalangan penganas itu. Setakat ini kita dah maklumkan lebih kurang 68 orang telah pun terkorban daripada dijangkakan 100 orang yang telah pun menceroboh. Ada 30 lebih lagi yang telah pun ditahan, dan selainnya dia telah berjaya melarikan diri pulang ke Filipina. Keadaan waktu itu, sewaktu kejadian menggebom tu, kami bersama-sama di situ. Ada lebih kurang 10 km saja daripada kawasan Tanjung Tandawong itu. Kita kelihatan, saya secara peribadi, pertama kali dalam sejarah tanah air kita, negara kita diceroboh situ, berlaku peperangan. Jet-jet pejuang kita berterbang rendah dan menggugurkan bom-bom di situ. Tentera kita mengawal kemasukan dan juga pergerakan masyarakat, sehingga kan masyarakat di situ yang degil tidak mahu keluar itu terpaksa melarikan diri. Seperti mana gambaran kita lihat sewaktu perang Vietnam dahulu, selai sepinggang. Malah ada seorang ibu yang baru tak sampai sejam melahirkan anak, terpaksa membungkus anak tu dan berlari bersama-sama dengan masyarakat apabila berlaku pencerobohan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, jauh di hati kecil saya tidak menyangka bahawa peristiwa ini berlaku dalam negara kita. Peristiwa pencerobohan ini tak kita jangkakan. Dan inilah barangkali dalam interaksi kami dengan beberapa orang pihak tentera ataupun rakan-rakan kita dalam pasukan keselamatan, dia kata inilah pertama kali jet pejuang itu menggugurkan bom kepada sasaran sebenar. Tembakan mortar dan juga M16 kepada sasaran yang sebenar. Dan apa yang saya lihat semalam dan juga beberapa minggu yang lalu selepas kita masuk semula ke kawasan itu, kehancuran. Rumah orang kampung habis dibakar. Masjid, surau, balai raya juga kelihatannya sudah rentung, tinggal tunggul-tunggul tiangnya saja. Itu bagi rumah yang masih elok ataupun masih tidak dibakar, tetapi di dindingnya dipenuhi dengan peluru-peluru. Memang sudah tidak boleh diduduki pun. Kalaulah penghuninya ingin menduduki, memang sudah keadaan yang begitu teruk keadaannya. Jadi terfikir di hati saya, jikalaulah perkara ini kita tidak ambil perhatian, kita ambil ringan soal perpaduan sesama kita ambil ringan soal keselamatan negara, barangkali bukan Tanjung Labian atau Kampung Tando yang akan, bukan saja Tanjung Labian, tetapi mungkin juga di lain-lain kawasan. Jadi seharusnya kita menanamkan satu tekad, menanamkan satu semangat akan kepentingan menjaga keselamatan negara. Ia terbit daripada sel-sel yang paling kecil sekali, iaitu keluarga. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mengajar anak-anak kita supaya mereka menjadi warga negara yang prihatin, warga negara yang bertanggungjawab.
demi menjaga keselamatan diri mereka dan juga keselamatan sekitar. Selepas itu, barulah keluarga itu dengan jirannya. Bagaimana interaksi jiran-jiran ini, kesepaduannya, dan kemudiannya barulah kawasan perumahan, dan seterusnya ke daerah ini, dan seterusnya pada negeri ini. Semua ini memerlukan penglibatan peranan setiap individu warga negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan, seharusnya kita jangan ambil ringan perkara ini. Semalam Yang Amat Berhormat telah pun melancar manifesto, merupakan aku janji beliau dalam meneruskan kepimpinan untuk 5 tahun akan datang. Mulai daripada 4 tahun yang lalu, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil alih jawatan Perdana Menteri kita, beliau telah pun merangka bermacam-macam program, termasuk program-program transformasi. Ada 4 bidang transformasi yang telah pun beliau ketengahkan, termasuklah transformasi yang terakhir, iaitu transformasi sosial. Di sinilah peranan kita dalam transformasi sosial itu, di mana elemen kesukarelawanan itu diketengahkan. Sebab itu Jabatan Perangan kita melalui Komiti 1 Malaysia mewujudkan Sukarelawan Komiti 1 Malaysia. Dan kita juga telah mewujudkan kelab menyokong wira negara. Hanya bagi kita untuk melaksanakan program-program sukarelawan, bagi membantu rakan-rakan kita yang tidak bernasib baik, bagi membantu jiran-jiran kita yang memerlukan bantuan. Sebab itulah dalam program transformasi sosial ini, kita menekankan penglibatan semua masyarakat, terutamanya masyarakat orang-orang muda kita, yang punya tenaga, yang berkobar-kobar, mempunyai semangat agar sama-sama kita menjadi sukarelawan dalam apa juga projek-projek yang dilaksanakan, sama ada di peringkat perumahan ini ataupun peringkat daerah, malah peringkat negeri pun. Jadi itulah harapan kita, dengan kerjasama daripada semua, kita boleh menjadikan negara kita sebuah negara maju menjelang 2020. Bukan saja negara maju, tetapi sebuah negara Islam yang pertama dalam dunia ini diisytiharkan sebuah negara maju, dengan pendapatan per kapita 15,000 US dollar ataupun 45,000 ringgit setahun per kapita pendapatan masyarakat. Jadi ini matlamat yang cukup suci, yang hanya ada 7 tahun saja lagi untuk kita laksanakan. Barangkali kita tidak boleh bereksperimen dalam hal ini. Garisan, landasan telah pun ditetapkan, landasan telah pun diberikan matlamatnya. Soalnya sekarang, bagaimana setiap pelibatan masyarakat itu, bagaimana kerjaan itu dapat meneruskan pelaran dan juga tanggungjawab itu kalau kita tidak memberikan sokongan kepada mereka, terutamanya dalam pilihan raya akan datang. Saya bercakap terus terang ni, tidak ada lagi masa dan ruang bagi kita untuk bereksperimen. Kita harus meneruskan kesinambungan kepimpinan dalam kerajaan, khususnya di kerajaan pusat ini, dan menukar kerajaan-kerajaan lain yang kita rasakan tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, kerjasama ini harus kita sama-sama berikan dalam pilihan raya akan datang ini. Yang pasti kita keluar mengundi. Kita keluar mengundi menunaikan tanggungjawab kita. Itu peranan dan tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, akhirnya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penduduk di sini, khususnya di bawah kepimpinan Cik Muhammad Azam Muhammad Zain, pengurusi KRT Taman Panan Indah Kencana ini, di atas kerjasama dan juga peranan yang dimainkan dalam menjayakan program Kenali Jiran ini. Semoga kerjasama sedemikian rupa dapat kita laksanakan, diberikan pada masa-masa akan datang, dan semoga program kita esok, malam esok, dapat kita laksanakan dengan jaya, dengan sokongan dan juga kehadiran pada semua penduduk di KRT Taman Panan Indah Kencana ini. Kita berikan sokongan kepada pucuk pimpinan kita yang akan hadir esok. Kita beri sokongan kepada pemimpin-pemimpin tempatan terhadap program-program ini, dan di masa itulah kita dapat menzahirkan tanggungjawab kita nanti sebagai warga negara Malaysia yang berdalam. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi ucap terima kasih kepada semua tuan-tuan yang hadir. InsyaAllah nampaknya sup daging pun sudah mula disediakan. Kali ini yang terkenal kot, yang
saya dipahamkan di Kampung Pandan ni ada mi soto yang handal. Barangkali yang situ juga kan yang top. Jadi sama-samalah kita nikmati dan sama-samalah kita bersyukur keadaan ilahi di atas limpah dan kurnia dalam kita menjayakan warga negara Malaysia yang berdaulat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.